Tahukah anda pokok kelapa ialah pokok yang unik dan digelar sebagai pokok seribu guna? Hampir seluruh komponen yang terdapat pada pokok kelapa boleh diolah. Antaranya batang kelapa boleh digunakan untuk membuat titi. Daunnya pula boleh dijadikan sebagai atap rumah, manakala sabut kelapa sering digunakan sebagai berus atau bahan api. Selain itu, tahukah anda tempurung kelapa yang diproses akan dijadikan sebagai barangan kraftangan yang berkualiti tinggi. Di samping itu, isi buah kelapa yang diparut boleh dijadikan santan untuk kegunaan masakan dan minyaknya digunakan sebagai minyak masak. Pokok yang banyak manfaat ini boleh hidup sehingga 100 tahun mengikut ketinggian. Manakala pokok kelapa yang rendah pula boleh hidup sehingga 70 tahun selepas ditanam dengan ketinggian tidak melebihi 1 meter. Tahukah anda Malaysia menduduki tempat ke-10 sebagai pengeluar kelapa dunia dengan kapasiti 670,000 biji setahun serta kawasan tanaman kelapa seluas 85,700 hektar. Pokok kelapa ternyata mempunyai 1,001 kegunaan selain ianya sering digunakan dalam pelbagai jenis makanan. Itu dia perkongsian ataupun sedikit trivia mengenai buah kelapa ataupun tumbuhan yang dinamakan sebagai kelapa sendiri. Macam-macam kita tengok. Tapi Farian saya tak boleh nak fokus sekarang ni. Oh ya, betul. Depan kita ni. Ada jeli kelapa dalam ni macam ada buah naga, jeli buah naga. Pelbagai yang ada di depan ini yang nampak sedap. Tetapi apa pun, saya pasti ramai yang nanti tertunggu-tunggu. Siapakah tetamu-tetamu kita pada hari ini. Terus saja mereka telah pun bersedia di atas talian. Kita bersama dengan Chef Sabri Hassan, chef selebriti kita yang tak asing lagi. Kita tengok wajahnya, dengar suaranya memang kita cukup kenal. Terima kasih chef sama dengan kita pada hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum Fadi, apa khabar? Baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan juga kandy kelapa kat depan kita ni Hawa, daripada siapa ni Hawa? Daripada Puan Hanani Badrudin. Assalamualaikum Puan Hanani. Waalaikumsalam. Okey, Puan Hani berada bersama kita. Dan yang ini, segala jeli-jeli kelapa yang ada dekat depan kita ni, terima kasih kita ucapkan kepada pengasas Nyok Legend, Puan Nurliana Muhammad Azmi. Apa khabar Puan Yana? Ya, Alhamdulillah. Okey. Buah nyok Utara tak sebut kelapa, sebut nyok. Nyok. Buah nyok. Buah nyok. Buah nyok legend. Oh, Nyok Legend. Okey, baik. Jadi kita akan bersama dengan mereka semua, tapi kita akan mulakan terlebih dahulu bersama dengan Chef Sabri yang akan berkongsi dengan kita menu yang boleh saya kira menarik dan juga unik. Apa yang nak kongsikan hari ini, Chef? Menu dia agak kelainan sikit. Saya buat kerabu umbuk kelapa dengan itik salai. Agak kelainan. Biasanya itik salai. Menu ni ala-ala menu Negeri Sembilan sikit. Agak pedas, agak aroma dan kita akan rasa crunchy dia, kerangupan umbuk kelapa. Itulah istimewa dia. Kalau boleh Chef kongsikan umbut kelapa ni bahagian mana kepada penonton yang baru nak tahu ni? Saya lebih suka ambil bahagian dalam. Lepas tu kemudian bahagian dalam. Kemudian kita kena potong agak tebal-tebal sikit. Sebab apa? Dia punya main ingredient dia tu umbut kelapa. Jadi kita nak rasa umbut kelapa. Maksud dia dalam resipi kita tu kita kena ada mostly 60% umbut kelapa. Baru terasa. Talk about kelapa juga ni, antara orang kata menu yang sangat berkhasiat, boleh orang kata baik untuk kesihatan. Tapi kalau boleh jangan kita masak terlampau masak. Kalau terlampau masak dia hilang dia punya sumber nutrition value dia. Tapi kan Chef, dalam memilih umbuk kelapa yang sesuai ni macam mana? Pasal kadang-kadang kita tengok ada yang muda, ada yang sederhana, ada yang memang tua. Sedang-sedang mana yang kita nak pilih tu yang terbaik? Dia sebenarnya bergantung kepada kepakaran. Lepas tu masa nak pilih tu juga yang ketuk kelapa tu dia tu yang tahu. Tapi kalau boleh jangan terlampau besar. Kalau terlampau besar dia banyak air tak sedap. Dia kena yang muda sikit. Baru dia rasa crunchy. Kalau kata yang besar sangat dalam dia macam ada sponge. Dia tak rasa bila terbite dia rasa macam spine. It's not nice. Okey. Kalau nak kerangkupan tu ambil muda sikit lah ya. Tapi kalau yang ni dicampurkan dengan itik salai ya Chef. Jadi tadi bila Chef ada sebut jangan masak sangat tu kan. Maksudnya macam mana tu Chef?
Dia masak dia lebih not more than 3 minutes. Kalau kata macam katalah sebagai contoh lah, kalau kata saya buat masak lemak umbuk kelapa, letak belimbing whatever, tapi masa kita nak masak tu dekat-dekat nak angkat baru masuk umbuk kelapa. Jangan masuk awal-awal. Tapi menu yang kedua saya tu saya buat compo fried chicken, makanan Cina pula. Okey, baik. Yang ini pula ni, masakan Cina yang menggunakan umbut kelapa. Memang asal usulnya memang ada resepi begini ataupun chef orang kata mempelbagaikan dia. Kalau tanya chef, the best chef in the world is our mom. The second best chef in the world is our wife. Nak jadi macam Chef Sabri, you must be creative. You must be creative. Alamak. Okey. Alright. Jadi datang dari mana, Chef, idea untuk nak guna umbut kelapa dalam resepi ni? Dalam masakan Cina ni. Sebenarnya dia resepi yang saya buat ni combination of the chicken. Kita pakai Thai chicken, pearl chicken, kita buang dia punya tulang dia. Kemudian kita add some garlic dan kita add some onion. Last sekali kita umburkan umbut kelapa dan bahan utama dia tu mesti ada sos tiram dengan kicap manis. Dan memedaskan sama ada boleh kita guna cili kering ataupun cili padi. Jadi kita rasa manis, pedas dan lemak, dan ending tu apabila kita masak, kita masukkan ayam dulu, kemudian kita masukkan bahan-bahan lain. Akhir sekali barulah kita masukkan sayur-sayuran seperti capsicum, Holland onion dan umbut kelapa. Dan kita kena hidang panas-panas. The best you serve with nasi goreng. Kalau boleh nasi goreng kampung. Dia punya rasa La Bamba Chicago. Terima chef tu. Okey. Tapi chef kan umbut kelapa ni memang kalau kita tengok daripada dua variasi yang chef kongsikan kita ni dimasukkan pada peringkat paling akhir sekali dan mungkin sedikit mencabar untuk menentukan umbut kelapa tu setahap mana tu yang kita rasa dia dah cukup atau sedang elok untuk dihidang. Kalau terlebih panas, terlebih lama mesti dia jadi dah lembik pula. Betul tak chef? Yes. Dia sebenarnya 5 minit sebelum serve, you goreng dulu. Dia teknik goreng ni lebih kurang 3 minit saja. Teknik goreng ni 3 minit. Macam kata let's say you dah serve masak lemak ke, you dah serve ikan goreng ke, dah serve nasi, baru masak goreng umbut kelapa tadi dengan ayam tadi. Serve ala minit. Chinese food, they will go hot, they will serve hot. Ya, betul. Itu dia. Dan menu ni insya-Allah saya sekarang ni tengah buka hotel. So plan to open ID hotel ni this coming April sebelum puasa. Menu ni saya akan guna untuk bulan puasa di hotel di Kuala Lumpur ni. Jangan lupa jemput wanita hari ni. Ya boleh. Khususnya Farin dan Awal ya. Chef, lagi satu kan. Biasanya orang bandingkan ataupun samakan antara umbut kelapa dan juga rebung. Kalau buluh, rebung lah. Kalau kelapa, umbutnya. Tapi kalau jenis masakannya berbeza. Oleh itu kita nak tahu masakan apa yang paling sesuai kalau kita nak letak umbut kelapa ni. Dia sebenarnya bergantung kepada sebagai seorang chef, you kena tahu blend dia punya mixture of dia punya resipi dia. Sebagai contoh umbut kelapa ni dia lemak-lemak, dia manis-manis. Dia pergi dengan apa? Sebab tu seorang ibu dia mengetahui kalau nak buat ala-ala kampung, dia masuk dia masuk pucuk pegaga ke, dia masuk belimbing buluh ke, dan dia masuk benda-benda yang agak-agak berlemak, masam ke, dia go with prawn ke, with udang ke, with ketam masak lemak ke, daging salai masak lemak, lagilah sedap dengan umbut kelapa. Tapi saya nak buat ala-ala berbeza sikit. Daging salai ni is normal, masak lemak ni normal. Apa kata kita buat yang compo fried chicken ni agak different sikit makanan Cina. Kita orang Malaysia kan. Katalah chef ni tadi chef kata Chef Sabri dia punya kedudukan dia kreativiti dia. Okey, bila kita cakap pasal kelapa dan juga umbut kelapa ni, selain daripada apa yang kita saksikan ni, apa agaknya variasi lain yang boleh kita guna pakai daripada umbut dan juga mungkin daripada kelapa tu sendiri? Yang kreatif sikit, menu-menu yang kreatif, unik yang mungkin orang tak terfikir lagi chef. Apa yang boleh agaknya? Saya kalau main dengan saya ni, you go with lobster, you can go with king crab, you can go with king crab, you can go with a lot of things. Tapi yang pentingnya masak, nasihat chef jangan masak terlampau lama. Because you need to bite dia punya crunchy, you need to see dia punya flavor dia lemak-lemak merdu-merdu macam itulah kata contoh. Itu yang kita ni umbut kelapa go international dah ni. Dah jadi versatile. Chef. Versatile. Saya pasti penonton WHI bila dengar ni macam-macam resepi lagi nak belajar daripada chef guna umbut kelapa khususnya. Apa Instagram chef yang boleh dikongsikan?
Dalam Instagram saya je Chef Sabri Hassan, yang logo dia tu, yang belakang dia tu ada logo Biker Chef Malaysia. Wah. Saya ada banyak Instagram. Saya memang minat pemotoran. I travel everywhere with motor. Every weekend saya ride carikan idea baru. So yang every inilah weekend. dia. Jadi siapa nak follow ataupun IG dan juga Facebook Chef Betul. Sabri Hassan, silakan. Dan kami doakan selamat maju raya dan untuk pembukaan Terima kasih, hotel Fadil. Chef tu tadi, insyaAllah kami Terima WHI kasih, Awal. menantikan jemputan daripada Chef. InsyaAllah. Alright. Assalamualaikum. Terima kasih Chef. Chicago Milano. Terima kasih Chef. Okey. Jadi cukup menarik sebenarnya bila Ya. kita cakap pasal masakan ataupun makanan ni, sebenarnya berbalik kepada kreativiti seseorang. Dan Ya, itu antara betul unik tu. dan menariknya Chef Sabri Hassan. Okey. Farid, sebelum kita ke resepi-resepi yang seterusnya, mesti ramai tak sabar nak tahu apa yang depan kita ni kan. Betul. Kita nak saksikan rangkuman TikTok cara-cara membuat kuih-kuih Melayu menggunakan kelapa. Jom kita saksikan. Ini mesti sedap ni, mesti sedap. Matahari dan sang rembulan berhari-hari bersama-sama menerang alam setiap masa, tidak pun pudar oh cahayanya menerang alam setiap masa, tidak pun pudar oh cahayanya. Bongo la, bongo cha cha cha, parlami del Sud America. Yang mana satu nampak? favourite? Tapi itulah bangganya saya kan bila kita melihat masakan-masakan tradisi Melayu ni memang boleh menggunakan pelbagai bahan, termasuk daripada kelapa yang kita saksikan tadi sebenarnya. Kalau kita tengok masak lemak tu dah biasa sangatlah, santan tu. Tapi bila kita tengok serunding, kita tengok tadi buah Melaka, onde-onde dan sebagainya, Ya. memang cukup menarik. Sekarang ni onde-onde yang banyak gunakan kelapa tu kan pun dah jadi international, dah jadi aiskrim, dah jadi minuman. Pelancong-pelancong pun dah tahu dah keistimewaan Malaysia ni. Kek pun ada juga awal. Betul? Kek onde-onde. Okey. Baik, sekarang ni ni kandy kelapa kat depan kita berwarna-warni ni, kita terus bersama dengan Puan Hanani Badruddin. Assalamualaikum Puan Hanani. Waalaikumsalam. Wah, pengasas sweet honey bee kandy kelapa, betul Betul, Sweet Honey Bee. Okey, kalau tengok cukup menarik sekali Puan Nani, kandi kelapa di depan kita ni. Dari mana Puan dapat idea untuk nak buat kandi kelapa ni? Dengan warna-warni dan sebagainya ni. Asal usul dia, saya memang suka kandi kelapa. Masa zaman saya kecil-kecil, mak saya rajin buat. Jadi bila dah besar ni tekak terasa nak makan, mintalah resepi daripada dia. Saya cuba, tengok menjadi pula. Lepas tu bila saya cuba jual pada kawan-kawan, dapat sambutan. Maka tercetuslah bisnes kandi kelapa Sweet Honey Bee. Pada peringkat awal kan, Puan Nani sebenarnya tersangka tak sebenarnya yang kandy kelapa ni kan boleh menjadi satu perniagaan yang menjana pendapatan untuk Puan Nani sendiri? Dari teringin tu kan? Daripada teringin tu. Ya, sebab saya pelbagaikan dia punya perisa dan juga dia punya warna supaya dia jadi lebih relevan lah untuk zaman sekarang, untuk customer zaman sekarang. Dan Puan Nani pun sebelum ni bekerja dalam bidang minyak dan gas kan? Dan sekarang ni fokus sepenuhnya dalam perniagaan ke bagaimana? Ya, sekarang saya perniagaan online sepenuhnya. Saya dah tak bekerja lagi. Duduk kabarnya penerbit saya kata duduk overseas Ya, saya ada duduk di Saudi dan juga di Perancis. Okey, sambil-sambil kita bersembang tu Puan Nani, jom kita tengok sebenarnya macam mana kita nak buat kandy kelapa ni. Kita nak mengajak jadi boleh kongsikan, silakan.
Sebenarnya candy kelapa ni dia tak guna banyak bahan, tapi yang penting kualiti kelapa tu kena yang tak berapa tua dengan kena parut putih. Lepas tu kita kena kacau selama 1 jam dekat atas api yang sangat kecil. Lepas tu sentiasa kena kacau, kalau tidak nanti bawah dia hangus. Okey. Berapa lama tu nak kacau, Puan? Dalam masa 1 jam, lepas tu bila dia dah kering, lepas tu kita terapkan dia dekat atas loyang. Lepas tu kita kena tunggu dia kering sepenuhnya baru kita boleh potong. Okey, dan kemudian kalau kita tengok sebenarnya 1 jam tu lama tau. Kemudian kita pun tak boleh nak biarkan dia. Maknanya kita kena mesti sentiasa perhatikan. Betul Puan Nani? Kalau tidak betul. Kan? Nampak senang nak buat candy kelapa ni, tapi sebenarnya tidak, sebab kadang-kadang jenis kelapa pun ada mood dia. So kita kena tengok jenis kelapa yang kita dapat daripada supplier. Kadang-kadang cara dia parut pun ada faktor untuk kita tunggu whether nak tunggu dia sampai betul-betul kering atau tidak. Dan Puan, kalau saya lihat warna-warnanya ni memang cukup ceria sekali. Dan bila Puan buka perniagaan ada buat untuk door gift dan sebagainya juga tak? Ada. Kalau contohnya ni saya tunjuk saya door gift yang untuk ada 4 pieces ni. Oh, okey, ada depan kita ni. Dia sangat popular untuk majlis kenduri pernikahan, perkahwinan, hari jadi dan sebagainya lah. Okey, dan kalau kita lihat candy kelapa ni, nama pun candy, dia mestilah manis kan. Tapi katalah kalau kita boleh variasikan cita rasa setiap daripada candy ni, boleh ke Puan? Maksudnya contoh ada yang rasa vanila sikit, coklat dan sebagainya. Sesuai tak untuk kita acukan dalam candy kelapa ni? Okey, sebab kami pun ada pelbagai perisa. Contohnya perisa yang klasik adalah perisa rose dengan vanila. Dan kami juga ada perisa sekarang, ada perisa sweet corn, apple, dan kadang-kadang ada juga yang ada permintaan untuk perisa coffee. Oh, okey, ada macam-macam perisa ya. Puan, bila sekarang ni saya lihat dah macam berkembang maju jugalah candy kelapanya. Ada idea-idea lain juga ke nak buat manisan-manisan berdasarkan buah kelapa ni, Puan Nani? Mungkin in future kita kena buat lebih penyelidikan, tengok mana yang lebih popular lah. Itulah dia bila dah buat penyelidikan R&D ni kan, nak tahu sesuai ataupun tidak. Ini pun resepi coconut candy ni saya olah sendiri, bukan lagi resepi ibu saya, tapi saya olah sendiri untuk kurangkan kemanisan dan pelbagai saya ambil kira feedback daripada customer. Okey Puan pernah menetap di negara orang memang dah lama kan. Jadi tentang makanan yang berasasan kelapa ni di tempat-tempat orang ni banyak ke ataupun memang suatu yang jarang kita temui? Di Saudi, di Paris kan. Sebenarnya tak, sebab contohnya kalau di Saudi tu memang tak ada pokok kelapa. Jadi saya kena pergi ke kedai macam Asian store untuk dapatkan kelapa parut di sana. Di Paris juga saya kena pergi ke store yang jual barang-barangan India untuk dapatkan kelapa parut. Jadi kelapa sana tidak berapa kualiti tak berapa baik bandingkan dengan di Malaysia. Saya ada idea Puan Nani. Puan Nani buat banyak-banyak import ke sana. InsyaAllah. Okey, saya kira sebenarnya sekarang ni ramai yang mula berkira-kira untuk mungkin menempah daripada candy daripada Puan Nani sendiri. Mungkin boleh kongsikan Instagramnya, silakan. Ya, kalau nak order, bolehlah follow kami di Sweet Honey Bee Instagram dan juga Facebook page kami, The Sweet Honey Bee Shop. Kami juga boleh mengpost ke seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Puan Hanani Badruddin ya daripada Sweet Honey Bee. Terima kasih juga hantar kepada kami di studio ni. Semoga dimurahkan rezeki. Baik, terima kasih sekali lagi Puan Nani dari Johor Bahru. Okey, baik. Tanpa meninggalkan masa lagi, kita ada satu lagi yang perlu kita kongsikan, iaitu apa tadi? Nyok. Kita nak share. Nyok jelly. Nyok legend. Okey. Nyok jelly. Kita bersama dengan Puan Nurliana Muhammad Azmi, iaitu pengasas Nyok Legend ya. Assalamualaikum. Ya, selamat tengah hari. Tengah hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan, kalau nyok tu betul kata nyok jelly nyok ke macam mana ni? Kita nak panggil ni. Kalau orang Kedah sebut nyok, kalau orang KL sebut kelapa kan? Ya.
Okey, kalau yang itu kita sebut jelly kelapa dari Nyok Legend. Oh, okey. Baik, ini memang kegemaran saya, Fahdin, jelly kelapa. Tapi bukan senang nak jumpa yang betul-betul melt in your mouth. Bila makan tu cair je. Okey, sekarang ni Dia, apa dia? macam-macam apa? Kita tengok. Itulah. Yang Okey. ini ada lychee, yang ini ada lemon, yang itu pakai apa tu orang kata pakai buah beetroot naga. Buah naga. Buah naga Macam-macam ni. lagi. Sebenarnya kalau kita tengok kebiasaannya jelly kelapa ni orang biasa buat perisa original. Tapi macam mana Puan boleh ada idea nak mempelbagaikan dengan letak lychee dan macam-macam buah-buahan ni? Puan. Oh, sebenarnya saya bermula dengan jelly kelapa original. Okey. Okey, yang dalam cup tu. Betul? Okey. So bila kita berjualan, PKP yang pertama kita ada sedikit drop sale kan. So kita cuba berfikirlah satu idea macam mana untuk kita jual secara online sebab kedai semua dah tutup. Okay, so jadi saya gunakan idea ni yang saya keluarkan jelly dalam buah ni masa kenduri kahwin adik saya. Dapat pujian lah masa tu, satu kreatif. So saya kata dengan suami kita run lah untuk PKP yang pertama, mana tahu ni rezeki kita. So saya start dengan original. Bila dah start dengan original tu, mulalah timbul bukan lychee tau, longan. Oh, longan. Longan besar ni longan ni. Itu dia. Okey. Okey. Lepas Jelly tu? kelapa longan. Okay, next kita flavor yang baru. Bila kita dapat sambutan, kita cuba pelbagaikan lagi lah dengan jelly kelapa lemon. Okey, yang itu jelly kelapa. Kami juga kalau kita dapat lihat sekarang ni pun ada juga buat coconut milkshake juga ni. Bahagia pula saya, Fahdin. Kalau ada yang cuba-cuba nak membuat sendirilah agaknya, apa mungkin cara bagaimana nak buatnya ni? Jelly Coconut milkshake. Coconut milkshake. Coconut shake. So coconut shake tu senang, mudah je sebenarnya. Dia gunakan isi kelapa. Kita blend isi kelapa, air kelapa, susu. Dan kita blend. Nanti kita kena letak juga isi kelapa tu supaya dia lebih rasa kelapa lah. Kalau tak nanti kita macam minum air susu, aiskrim biasa je. Aiskrim pun diletakkan juga, Puan? Dia macam float lah, float. Diletakkan semasa kita blend. Okey, ni saya nak tanya, kalau kita letak santan boleh tak? Sebab bagi saya kan itu lagi rasa kelapa dia tau. Santan. Santan tak sesuai sebab nanti kalau saya tak letak santan lah sebab nanti saya lebih letak aiskrim untuk naikkan lemak dia. Okey Puan, ni yang ni saya nak tanya. Tadi katanya isi kelapa lepas tu dengan susu dan juga ais. Air kelapa tu kena letak juga ke tidak? Kena campur tak juga air kelapa tu? Ya, air kelapa kita kalau daripada Nyok Legend kita akan guna 100% air kelapa lah, tak ada campur air. Kadang-kadang dicampur. Betul-betul, kalau tak santan tu jadi cendol ni dia. Okey, baik Puan. Apa lagi perisa-perisa yang sesuai kalau kita nak buat jelly kelapa ni? Sebenarnya banyak R&D kita untuk contohnya macam nata di koko, banyak yang boleh ditiruasi, tapi perlu di R&D kan dululah sebab dia rasa tu yang membuatkan kita sukar untuk menarik orang untuk ni. Sebab macam jelly kelapa longan itu sendiri itu adalah memang resepi yang saya buat. Bukan ini signature lah ni. Okey Puan, kalau kita tengok sebenarnya Puan ada juga membuat penghantaran, betul Ya betul. Saya kira kita ada tim Nyok Legend, ejen-ejen di selatan, utara dan Lembah Kelang dan KL lah. Jadi kalau untuk delivery boleh Roger dengan tim kami, tapi kalau untuk pick up boleh ke kedai kami lah di Warung Nyok Legend di Sungai Ramalua. Yang saya nak tanya tu sebenarnya kan, cabaran menguruskan kelapa ni bukannya mudah. Apatah lagi dengan apa kata sebiji kelapa ni nak dihantar dengan bahan-bahannya dari segi ketahanannya. Jadi macam apa cabaran tentang menguruskan perniagaan seperti ini? Kalau nak cakap berdasarkan cabaran ni sangat besarlah cabaran dia. Satu, dari segi kelapa tu sendiri. Sebab mainan kelapa ni dia tak sama macam buah biasa. Kadang-kadang kita tak diisi kan. Bila kita dah kupas tak diisi, so kita reject buah tu. Sebab jelly kelapa yang kita bagi ni memang yang ada isi kat tepi tu, so kita tak buang kan. Jadi dia boleh makan sekali dengan longan ke lemon lah macam tu. Itu kelebihan daripada Nyok Legend lah. Lepas tu bila
tim kita nak hantar tu, dan pastikan dalam 2 ke 3 jam tu pastikan dah sampaikan customer, dan customer tu mesti ada kat rumah lah. Sebab bila customer tak ada kat rumah, sampai dia akan jadi basi. Betul. Puan Yana, sedikit tips lah. Mungkin kalau mereka nak buat di rumah kan, apa yang sebenarnya membuatkan jeli tu tak menjadi? Sebab ada kali bila kita makan, alamak tak best lah rasa jeli ni. Apa tips dia secara mudahnya? Biasanya kalau kita buat tu, kita yang biasa buat di rumah diguna agar-agar. Itulah agar-agar itulah yang dia sikit atau banyak atau membuatkan dia ada jadi ataupun tak rasa. jadi. Kuantiti dia lah ya. Okey Puan, saya pasti ramai dah mula nak mencuba dan juga nak menempah. Jadi di mana mereka boleh membeli ataupun menempahnya? Okey, boleh ke IG saya Nyok Legend, dan dekat situ ada senarai-senarai ejen yang kawasan berkenaan lah. Jadi jika kawasan tu berdekatan dengan tuan, boleh terus WhatsApp dengan ejen kita. Dan IG dan juga Facebooknya Nyok Legend. Nyok Legend. Nyok Legend. Baik Puan, Untuk kita nak yang ke utara, trip yang kita akan jalan 13 hari bulan ni. So geng utara, yang utara boleh standby buat lah, order lah. Sebab kita punya trip ke utara setiap 2 minggu. Okey, baik. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Puan Nurliana, dan juga terima kasih kerana menghantarkan kami Nyok Legend Jelly ni kat sini ni. Dekat Terima sini kasih pun ada banyak. juga ya. Sini pun ada juga. Terima kasih daripada Nyok Legend ya. Okey, sama. Terima kasih Farin dan Hawa. Baik, jadi kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita pada hari ini, Chef Sabri Hassan, Puan Hanani Badruddin dan juga Puan Nurliana Muhammad Azmi, kerana bersama dengan wanita hari ini. Daripada sebiji kelapa, macam-macam menu kita boleh kongsikan pada hari ini. Itulah dia.